Kita merasakan manis hidup di dunia ini, namun Allah tidak reda untuk menjadikannya sebagai tempat tinggal bagi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni bukan tempat yang, bukan untuk kamu wahai kekasih Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, bukan tempat dunia. Memanglah kamu akan penat, kamu akan letih berkejaran nak buat yang tu, nak buat yang ni dalam hidup kamu. Kamu akan kepenatan, tetapi di sana adanya ganjaran yang Allah sediakan dalam hidup kamu. Allah jadikan demikian. Seandainya dunia ini bukan tempat ujian, kalau dunia ini bukan tempat ujian, pastilah di dalamnya tidak ada sakit dan kesusahan hidup pada seseorang. Kalau dunia ni tak dijadikan oleh Allah tempat ujian, tak ada sakit. Ni sikit-sikit sakit lutut, sikit-sikit ada gaut pula disebut. Sikit lagi cek darah, kencing manis dah disebut. Ada kencing manis pula kita sebut demikian. Kemudian ada je penyakit, ada je. Lepas tu sembuh, kemudian ada balik, sembuh, ada balik penyakit dalam hidup kita. Ini cara Allah jadikan. Kalaulah dunia ni tidak menjadi ujian, maka tidak ada yang disebut dengan kesusahan dan kesakitan. Kita dah sihat-sihat ni, kita rasa sihat ni, besok sesema. Dah mula dah sesema. Maknanya apa dia? Ada je ujian yang Allah jadikan pada diri kita. Kemudian, dan para nabi serta orang yang terpilih tidak akan tertekan dalam kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Sengsara, tak tertekan dengan cara demikian. Nabi Adam AS terus diuji, ujian selama hidupnya hingga dia meninggal dunia. Nabi Adam AS diuji sampai dia meninggal dunia. Nabi Adam AS. Nabi Nuh AS didustakan dan diejek oleh kaumnya. Nabi Nuh AS diejek, kata orang gila, buat kapal atas bukit. Ejek, orang ejek, pergi buang air besar tu dalam kapal dia. Sakit hatinya kaum dia tersebut. Buat kerja Nabi Nuh, bukannya susah pun, dia buat kapal dia sendiri, bukan dia buat kapal untuk orang lain. Tapi dalam keadaan demikian, ada orang sebut buat kapal atas bukit, atas darat. Dah lah atas bukit, atas darat pula. Kalau buat kapal atas bukit dekat dengan sungai, dekat dengan laut, tahan juga. Ni atas bukit, atas darat, yang jauh daripada sungai, jauh daripada laut. Tak kegila dia panggil demikian. Yang diejek dan diustakan cara demikian. Nabi Ibrahim AS diuji dengan api dan diperintahkan menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim diuji dengan ujian demikian. Maknanya ujian besar-besar je. Ujian kena bakar dalam api, besar. Tak percaya, cuba try bakar diri kita. Nak sebutnya besar tak besar ujian tersebut. Tak payah bakar banyak, kelingking je. Dia kelingking je. Nak sebutnya gambaran bagaimana diuji dengan ujian itu. Besar. Sembelih anak lagi besar. Dah lah nak dapat anak susah, kemudian dah dapat anak pula, diarahkan supaya sembelih anak tersebut. Besar. Nabi Yaqub AS menangis hingga matanya menjadi buta. Nabi Yaqub kan kita belajar dalam surah apa dia? Surah Yusuf. Yang kita belajar dalam surah Yusuf tu, bagaimana buta mata Nabi Yaqub AS. Kerana apa dia? Menanggung kerenah anak-anak ini sendiri. Kerenah anak-anak ni, yang ramai ni ada juga PL-nya. Yang ramai PL pula, PL macam-macam gaya. Yang nak pada harta, nak rebut kasih sayang, sampai peringat demikian. Nabi Musa AS harus menghadapi kekejaman Fir'aun dan menerima ujian berat daripada kaumnya sendiri. Nabi Musa Allah ujikan dengan ujian yang berat. Ujian apa dia? Lawan ayah angkat sendiri. Fir'aun tu ayah angkat pada Nabi Musa aja. Ayah angkat pula tolol. Senang cerita. Yang jenis ayah angkat mengaku jadi Tuhan, yang terpaksa dilawan. Ayah angkat ni lah yang dibesarkan, hidup dalam istana Fir'aun, tiba-tiba lawan ayah angkat pula. Ujian yang besar dalam hidup. Jarang orang nak lawan ni, kerana lawan mesti tak jadi raja. Lawan, dah patutnya Nabi Musa je. Dalam Fir'aun tak dapat anak, tak ada anak. Nabi Musa ni anak angkat, patutnya inilah peluang nak jaga tahta. Doa je biar ayah angkat mampus, senang cerita, supaya cepat dia mati. Tapi tak, yang dia buat apa dia? Bukan nak kuasa, bukan nak pada jawatan, tapi nak sebut keadilan agama. Dalam keadilan beragama kena lawan, walaupun bapa angkat sendiri, bapa dia sendiri. Nabi Isa bin Maryam AS hidup dalam keadaan kesusahan dan juga kemiskinan.
hidup dalam keadaan susah, miskin. Lahir pula tak ada bapa. Ujian yang besar tu. Kira-kira kalau orang sibuk tanya, mana bapa kamu? Mana bapa kamu? Nak jawab apa dia? Dalam keadaan demikian, Allah nak tunjuk kuasa Allah. Gambaran bagaimana kuasa nak lahir Nabi Isa AS. Ujian, hidup pula dalam keadaan susah. Dah lah tak ada bapa, susah pula Nabi Isa AS. Dan miskin. Dan Nabi Muhammad SAW harus bersabar dengan kemiskinan yang dialami dalam hidupnya. Bapa saudaranya Hamzah terbunuh, padahal dia adalah salah satu keluarga dekatnya yang paling ia cintai. Hamzah pula bapa saudara dia, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sayang, tapi dalam keadaan demikian Allah jadikan kematian, kesyahidan untuk dia berjumpa di hadapan Allah. Kemudian yang dicintai Rasulullah SAW juga diusir oleh kaumnya. Terhalau Nabi Muhammad SAW oleh kaum Quraisy itu sendiri. Nak tak nak kena tinggal, kena tangguh, kena tinggal kampung halaman. Kenapa? Kerana bagaimana beratnya menanggung agama ini. Menanggung agama ni terpaksa benarkan sahabat-sahabat hijrah dah. Jom kita hijrah, jangan kita tak hijrah. Kerana dengan kita hijrah ini, dia boleh menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan agama yang ada pada kita. Terusir dengan orang kampung dia. Padahal kaum dia tu sendirilah yang telah menjadikan dia ni orang yang disebut Al-Amin, orang yang penuh dengan amanah, orang yang baik. Tak ada gelaran Al-Amin kecuali Nabi Muhammad seorang dia dapat gelaran Al-Amin. Kalau nak sebutnya gambaran, tak ada orang lain yang dapat gelaran sebaik Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang yang terbaik, tokoh, senang ceritanya, tokoh yang terbaik pun dihalau dan daripada kampung halaman diusir. Diusir tersebut kenapa? Semata-mata sebut an yaqula rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Tuhan aku Allah inilah yang menyebabkan akhirnya dia terusir daripada kampung halaman dia. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang menyedihkan yang dialami oleh nabi-nabi yang lain yang tidak mungkin disebut satu persatu di tempat ini. Dan kalau pun dunia ini diciptakan untuk kelazatan, maka orang mukmin tidak berhak mendapat kelazatan itu. Kalaupun dunia ni memang dijadikan untuk lazat, orang mukmin tak layak untuk dapat lazat. Tak layak untuk dapat lazat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul kafir." Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Rasulullah sebut demikian. Terpenjara kan kita, tidur elok-elok dengan azan, kena bangun lah. Penjara, terpenjara. Elok je makan-makan dengan azan tengah hari pula, Allah kena zuhur pula. Maknanya demikian. Lepas tu tengah sedap tengok cerita Hindustan, asar pula, misal contoh, asar pula kita kena berhenti pula. Kemudian kita main dengan anak-anak, maghrib pula, tenggelam pula maghrib. Maknanya dah sampai maghrib pula. Tengok Allah jadikan dalam kehidupan kita bagaimana Allah susun. Penjara. Nak buat yang tu tak boleh, nak buat yang ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana agama yang kata tak boleh. Kalau ikut hati, nak kita buat apa saja mengikut hawa nafsu. Tetapi agama kata tak boleh. Yang ni tak boleh. Kenapa? Kerana kamu hidup di atas dunia penuh dengan kepenjaraan. Terpenjara dalam hidup kamu dengan syariat. Syariat memenjarakan kamu. Tapi syurga bagi orang kafir, dia nak buat apa saja dia buat. Tapi jangan ingat dia akan rasa nikmat selama-lama, tak. Kerana waktu mana dia berjumpa dengan kematian, dia akan mula hidup dia, perjalanan dia dengan penuh keazaban. Itu beza dipanggil. Ini keyakinan kita kan. Keimanan kita sampai tahap demikian. Keyakinan kita tinggi dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai peringkat kita kata tak apa, walaupun bagaimana susah pun, yang pentingnya aku mesti senang lepas pada mati nanti.